Hai ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kau diam, kau follow aje. Okay, hari ni saya nak buat satu podcast mengenai tentang cara untuk menguruskan harta lepas siapa-siapa yang meninggal lah. Okay, so untuk pengetahuan korang semua, Ayah Masya dia baru dia meninggal tahun lepas bulan 9. Okay, so saya nak minta korang sedekahkan Al-Fatihah dululah sebelum saya teruskan kita punya podcast ni. So Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okay, so kita teruskan kita punya podcast kita. Okay, untuk pengetahuan korang, bila seseorang tu dah meninggal, kita nak uruskan harta pusaka dia, kebanyakannya selalunya kita akan guna peguam, betul tak? Macam kita orang tak nak, sebab nak kena bayaran mahal lah. Okay, so untuk nak cerita lagi lanjut, kita suruh Lady Masya lah yang ceritakan pasal proses-proses dia macam mana. Apa proses dia lah untuk kita nak buat uruskan harta pusaka. Okay, so first step, kiranya lepas arwah dah meninggal tu, kita kena... Tadi cakap saya. Bukan, dia bukannya dia jam, dia nak nangis lah lain tau. Okay, so first step is lepas arwah dah meninggal, kita kena dapatkan surat daripada polis. Andai kata contohnya kalau dia meninggal dekat rumah ke apa, mesti kena medical assistant akan datang dekat rumah. Dengan doktor lah dia akan sahkan dia meninggal sebabkan apa. Kalau dekat hospital kena buat postmortem. So untuk kita orang hari tu, untuk arwah ayah, kita orang tak buat postmortem sebab mama tak nak surat daripada doktor yang sahkan meninggal sebab apa dan pukul berapa. Then lepas tu pergi dekat polis untuk sahkan kematian. And then nombor 3 tu adalah daripada masjid kot. Tak silap kita orang ada dapat slip juga daripada masjid. Itu 3 tu penting. The first place yang kita kena pergi adalah JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Waktu kita lahir dulu kan kita pergi buat IC. So bila kita dah meninggal pun kena juga pergi dekat Jabatan Pendaftaran Negara. Prepare dokumen sebelum korang pergi sana, okay? Korang kena prepare dokumen is IC arwah, okay? Kalau boleh korang buat 2 color. So satu hitam putih dengan satu berwarna. Okay, so semua waris dia kena ada, kena print dia punya IC warna dengan hitam putih. So kalau buat lebih pun tak apa sebab korang pergi mana-mana lepas ni yang ada banyak lagi tempat yang aku nak bagi tahu ni is korang kena bagi juga dokumen tu dekat dia orang lah. So diorang akan ambil benda tu. So contohnya kalau korang tak cukup, korang photostat sikit je, so mestilah dah frust lah. Confirm kita akan frust punya sebab tak cukup benda tu. Yang paling penting, IC terputih dengan berwarna, sijil nikah mak dengan ayah, arwah punya surat beranak, mak surat beranak kita, adik-beradik semua punya surat beranak tu pun sangat-sangat penting. Semua benda tu kena prepare baru korang pergi dekat GPN. So yang paling penting juga is kena bawa IC arwah. Jangan pergi sana tak bawa IC, jam. Itu memang dia suruh halau je kau balik. Itu first step dia lah untuk apa kita nak buat selepas tu. Sebab kebanyakannya orang tak tahu apa benda nak buat lepas arwah dah tak ada. So kenapa kita nak kena pergi JPN is untuk kita nak dapatkan sijil kematian. Itu je sebabnya kenapa kita kena pergi dekat JPN. Bila you dah ada sijil kematian, baru you boleh buat selanjut-lanjut ni lah. Baru you boleh pergi kat bank tunjuk okay ni dah slip kematian dia macam tu. Panjangnya. Panjang. First step pun dah panjang dah. Mesti dah pening kan. Okay, so itu untuk first step lah. Lepas tu second step lah. Apa benda? Lepas kita dah pergi JPN, okay, lepas tu kita pergi ke mana pula? Korang kena tahulah arwah tu dia ada bank apa. So contohnya macam arwah ayah ada Maybank, ada Public Bank, and then dia ada KWSP, ASB. Ini yang kita tahu. Okay, so korang kena betul-betul pastikan bank apa yang dia ada. Senang untuk korang nak uruskan bawa sijil kematian tu, bawa dokumen-dokumen yang penting tu, pergi dekat bank tu, tunjuk lah kat dia, bagi tahu dekat dia. Contohnya korang nak keluarkan duit ke apa ke kan. Nak tahu duit ada ke tak dekat dalam KWSP. So contohnya korang tak pergi kat bank yang korang tahu dia ni mungkin ada duit dekat tak dekat sana, so mungkin korang boleh withdraw terus, korang boleh ambil terus. Kalau yang ada online transfer lagi senang. Selepas kita dah dapatkan sijil kematian tu, tak silap dalam masa 6 bulan akaun tu akan kena freeze. Okay, so that's why you kena cepat-cepat settlekan everything. Segala-galanya korang kena prepare sebelum 6 bulan. Kalau tak rugi lah kat dalam bank tu dah ada duit kan. So takkan nak terbakar macam tu je. Macam tu. Betul. So sangat rugilah kalau korang biar korang delay kan. So benda tu akan membuatkan freeze benda tu. Rugi lah. Kalau ada banyak duit, habis lah. Betul tak? Betul.
So kalau boleh lepas je arwah dah pergi tu, okay, korang terus buat kerja terus kan. Contohnya kalau korang bekerja ke apa, korang minta lah cuti kan untuk uruskan harta ni lah. Kita kena buat cepat. Kalau tak memang kata korang akan rugi lah. Lepas tu, okay, lepas kita dah pergi ke bank apa semua tu, kita pergi singgah dekat Amanah Raya kan untuk mula-mula sekali. Ingat tak? Betul. Kita pergi dekat Amanah Raya tu untuk tanyalah kira macam mana nak uruskan harta apa semua kan. Dekat sana dia tugasi apa tau. Dia tu bagi tahu kalau nak uruskan apa semua tu diorang akan ambil persen daripada harta tu. Macam saya tak ingat berapa harta berapa persen yang dia tu ambil lah. Awak ingat? Mungkin like 2% ke, tak ingat lah. Maybe 2 hingga ke 5% kot kalau tak silap daripada berapa total nilai harta tu. Tapi sebenarnya dekat JKPTG pun dia ada juga. Diorang ada juga ambil persen daripada total nilai tu. Tapi dia tak semahal macam dekat Amanah Raya. Macam tu. Bila kita orang dah bincang-bincang balik tu, so kita orang decide nak buat dekat JKPTG. Okay, so saya tak ingat JKPTG tu apa. Nanti saya akan tulis dekat bawah sini apa maksud JKPTG. Sebelum kita nak pergi JKPTG tu pun, kita nak kena prepare is semua dia punya harta lah. Korang nak kena tahu apa harta yang dia ada. Ada kata contohnya macam ayah ada kereta, ada motor, ada rumah. Contoh kalau rumah tu korang kena ada plan, korang nak kena ada dokumen dia betul-betul legit yang ini adalah owner dia, betul ke dekat belakang tu ada nama arwah ke tak. Kena confirmkan benda tu. Kereta untuk motor pun sama juga. Kena pastikan nama dia ada, geran tu kena ada. Alright, sebab tu pun nak kena photostate ke sebanyak yang boleh untuk kita nak kena bagi dekat diorang untuk diorang nak check sama ada benda ni, harta-harta ni sahih lah yang ni arwah yang punya. Okay, so JKPTJ pun banyak jugalah diorang akan minta dokumen-dokumen tu. Saya tak berapa nak ingat sangat, tapi apa yang you dah print sebelum ni pun sama je apa yang dia akan minta. Mungkin akan tambah lebih-lebih sikit lah macam yang geran. Kalau macam you pergi Jabatan Pendaftaran Negara tu, dia tak minta pun nak geran ke apa bagai tu semua. So sijil kematian tu pun make sure kena print banyak. Okay, sebab rasanya semua tempat yang you pergi, semua tempat tu diminta. Diorang akan minta benda tu. So better you print terus settle. One thing is bila kita dekat pejabat tanah lah hari tu kan, kita naik tu. So first time kita orang naik dekat pejabat tanah tu, okay, you bayangkan dah lah tak ada orang ajar. Kita naik dekat atas tu, kau bayangkan aku dengan dia tercegat dekat situ. Rasa macam, apa benda aku buat dekat sini, tahu tak? Sampai ada pakcik tu memang baik gila pakcik tu. Thank you so much dekat pakcik. So pakcik tu dia nampak kita orang ni macam tercegat tau dekat situ. So dia cakap macam, Dik, kenapa Dik? Dik nak buat apa dekat sini? Sebab guys kan, dekat situ guys, semua orang-orang tua je yang ada. Ya, kebanyakannya orang tua. Orang-orang muda macam kita ni kan, kata memang tak ada pun. Sebab diorang ni uruskan harta orang tau. Diorang buat duit daripada situ lah. Diorang macam jadi peguam lah. Macam tu, diorang peguam. So kiranya diorang boleh charge lah kan. Saya tanyalah dekat pakcik tu. Cakap, pakcik kalau macam pakcik charge berapa kan? Okay, dia buat tu, dia charge kat orang lebih kurang dalam 3,000. 3,000 bai untuk nak uruskan harta pusaka ni. Betul. Sebab orang tak ada masa. So orang tu lah yang tolong korang untuk settle kan. Okay, tapi macam kita orang ni, alhamdulillah kita diberi rezeki lah, kita boleh uruskan sendiri. Betul. Macam tu lah. Tapi pengalaman dekat situ memang kata awkward gila bai. Betul. So bila pakcik tu nampak kita orang macam tercegat, rasa macam apa benda aku kena buat ni dekat sini, macam mana aku nak tanya dekat siapa. Walaupun ada kaunter pertanyaan, tapi apa yang dia cakap tu, dia seolah-olah macam kita tahu apa benda tu. Betul. Dia macam cakap, so kita macam faham tak? So kita macam blur tahu apa benda sebenarnya yang dia cuba nak sampaikan kat kita. So memang pakcik tu perasan yang kita orang ni duk tercegat pegang file macam ni kan, tak tahu apa benda nak buat. So dia pun ajar, okay, dia tarik macam ni, Dek, okay, awak ada apa, arwah ada apa, bla 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 bla, ada apa. Okay, so dia tunjuk lah, okay, so awak ambil borang ni, awak isi bla 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 bla. Awak ambil nombor, awak pergi dekat depan, awak pergi yang kaunter, bayar dalam RM50 kot, tak silap. So ada borang warna kuning, saya tak ingat apa nama dia. Kena bayar RM50, tapi RM50 punya borang tu dia hanya valid untuk 3 bulan je. So kalau you nak settlekan apa-apa tu, make sure you kena settlekan dalam masa 3 bulan tu pula.
So untuk 6 bulan tu untuk bank. So 3 bulan adalah untuk yang harta tu lah, bila you dah bayar RM50 tu lah. Sebab dia valid untuk 3 bulan je. Macam arwah ada rumah dekat Shah Alam. So kita kena pergi dekat pejabat tanah yang ada dekat Shah Alam lah, untuk betul-betul bagi tahu yang yes, ni rumah dia. Okay, so ada nama dia dekat dalam geran tanah tu. And then kena pergi dekat MBSA untuk tengok andai kata contohnya ada tak cukai-cukai yang tertunggak. So kalau andai kata contohnya ada yang tertunggak, so you kena bayar lah. You kena bayar. Then barulah you boleh pergi dekat JKPTG. Dia adalah dekat dalam diorang punya website. So, pergi dekat website jkptg.com. You isilah segala benda-benda yang ada dekat dalam tu, kita isi. Then kita print. So, bila you dah siap dah, semua borang apa itu semua, you kena pergi dekat Pesuruhjaya Sumpah. Suruhanjaya Sumpah. Lebih kurang macam tu Lebih lah kurang kan? macam tu lah. Yang kita kena angkat tangan. Oh ya, betul lah. Apa yang you buat, borang-borang ni semua betul dan valid. You kena pergi settlekan benda tu. Kena pergi dalam RM4 je. Tak silap charge dia. Then you pergilah dekat JKPTG tu. You ambil nombor, pergi kat kaunter. Dia akan check semua dokumen-dokumen bagai tu semua. Then after 3 months, okay, after 3 months, diorang akan call lah. Diorang akan bagi tahu untuk you datang untuk bicara mahkamah. Rasa 3 bulan ke? 6 bulan, sorry. 6 bulan untuk nak tunggulah. Bukan 3 bulan. Okay, 6 bulan untuk kita nak tunggu. Diorang akan call bicara. Tapi memang Alhamdulillah lah, rezeki arwah memang dapat settle awal gila. Sebab ada certain orang, diorang maybe dalam setahun, 2 tahun baru diorang punya turn untuk bicara mahkamah tu. So memang Alhamdulillah rezeki settle awal. Lepas kita dah submit benda tu, kita tunggu panggilan. Sampai ke 6 bulan ke awal lagi kita dapat? Betul-betul Mic tepat. kat situ. Sorry. Betul-betul tepat 6 bulan, tak silap. Dia terus call. Terpulang lah, dia orang akan email ataupun call. So I dapat daripada call. So dia bagi tahu pasal ni arwah Muhammad Rasulullahi bla 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 bla, betul ke? Okey, bicara awak hari Rabu bla 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 bla, siapkan duit bla bla bla. So dah settle. So waktu bicara tu pun dia ada juga suruh you bawa like original punya geran. Original punya geran, IC, waris-waris semua. So waktu kita pergi bicara tu adalah kira macam dokumen-dokumen semua yang original. Hari tu waktu yang kita bagi dekat JKPTG tu adalah dokumen yang photostat lah. So sekarang ni diorang nak tengok yang original punya. Okay, so dekat dalam mahkamah tu, aku ingatkan macam masuk mahkamah yang besar tu kan, dengan macam dah hakim ketak-ketak. Rupanya tak. Okay, dia macam bilik biasa je, bilik meeting macam tu. So akan angkat sumpah lah, bla 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 bla. Okay, so kebanyakannya yang hakim tu dia akan tanya banyak dekat I lah. Sebab I yang buatkan JKPTG tu. Andai kata contohnya dia yang tolong isikan, dia lah yang akan ditanyakan. Betul. Sebab dia yang isikan borang tu. Bukannya ahli keluarga tak boleh masuk Tapi Ahli kalau keluarga tak boleh masuk? bukan, maksudnya bukan ahli keluarga. Ya, tak boleh. Tak boleh masuk, tapi Betul. kalau peguam boleh masuk Ya, betul. Peguam maksudnya kalau saya yang uruskan, saya boleh masuk dalam tu. Ya, betul. Okay, So contoh macam hari tu pergi mama, ayah, ayah takut. Okay, so mama, adik lelaki, adik perempuan, saya lah 4 orang. So macam dia kan suami kan. So saya tanya jugalah dekat orang tu macam, abang, saya punya suami boleh masuk ke? Dia kata yang mana ada IC original iaitu waris sahaja yang dibenarkan masuk. So memang dia kena tunggu kat luar lah. Tunggu luar lah cerita Tapi dia. tak lama pun kan. Tapi guys, Alhamdulillah dorang masuk tu tak lama guys, sekejap je. Sebab tak ada yang bantah ke apalah kan. Kita orang waktu yang hakim tu tanyalah macam, awak ada apa-apa tak soalan nak tanya? Lepas tu mama tanyalah, selalunya orang tanya apa? Dia akan cakap lah, selalunya orang akan tanya macam lama ke, bila nak settle, bila nak dapat nanti surat kuasa tu, lama ke? Mama tanya macam, selalunya lama ke orang dekat dalam bilik ni kan? Yang hakim tu dia cakap kebanyakannya orang yang duduk lama dekat dalam bilik tu is anda kata contohnya salah satu waris tu tak berpuas hati. Contohnya macam kan, contoh kalau Islam kan difaraid. So contohnya maybe macam anak perempuan ni dia tak setuju kenapa anak lelaki dapat lebih.
Dah fight, gaduh lagi. Okey, tunggu. Sampai bila lah? Sampailah dapat satu sepakat Kata sepakat. kata sepakat. Dah dapat kata sepakat. Okey, barulah you settle. Andai kata contohnya tak settle, fight lah lagi. So, kalau kita orang punya style, kita orang punya cara menyelesaikan masalah itu adalah kita orang bagi semua kat mama. Settle. Betul. Tak payah nak gaduh, tak payah nak apa. So, after kita orang dapat surat kuasa tu, tapi sekarang ni kita orang still lagi tak dapat surat kuasa. 3 bulan ke atas, baru kita dapat surat kuasa tu. So, bila you dah dapat dah surat kuasa tu, dalam masa 6 bulan tu, after dah dapat dah, barulah you boleh tukar nama. So, you bincang lah dengan warisan. Contoh kalau mama, okay, dia akan bincang kereta dapat kat siapa, motor dapat kat siapa, rumah dapat kat siapa dan sebagainya lah. Orang yang masih hidup lagi senang untuk nak buatkan satu keputusan, nak buat satu kerja ni senang berbanding dengan orang yang dah meninggal. Lepas tu satu lagi, kenapa orang yang hidup yang lagi senang buat untuk uruskan harta ni, sebabkan proses dia senang. Sebab apa? Dia tu masih ada lagi. Dia tu hidup lagi. Okay, so senang untuk nak bagi-bagikan. Dia kata orang tu dah meninggal baru nak uruskan apa semua tu. So kata memang susah lah. Memang kata leceh sikit lah untuk kita nak buat benda-benda ni kan. Tapi bila kita dapat macam ni pun, Alhamdulillah lah, rezeki kita dapat belajar. Okay, so sebelum tu nak cakap kan, bila korang pergi dekat mahkamah tu, korang kena sediakan duit cash tau. Betul, lupa pasal point tu. Betul, sebab apa? Saya kena pergi mana? Saya kena pergi cucuk duit. Petronas. Sebab kan tak ada cash je lah kan. Zaman sekarang ni mana kita nak pegang cash. So waktu tu kita bayar berapa? Berapa kena bayar? Dalam 800 lebih tak silap. 800 lebih macam tu lah. So duit tu kena bawa cash. Betul. Sebab kita orang lah ingatkan boleh transfer ataupun QR code. Kan dah senang, ingatkan lah. Sekali bila dah sampai sana, abang tu kata, okay, nanti awak kena prepare cash. Dan macam, okay. Kram? Lepas tu macam, Abi tolong pergi, tolong pergi keluarkan duit kejap, bla bla bla. Okay, so dia keluarkan duit. So after dah settle mahkamah bagai tu semua, so kita pergilah bayar, dah dapat dah receipt tu, pergi balik dekat kaunter tu untuk sahkan yang kita dah bayar. So after that, macam biasalah kita kena tunggu like 3 ke 6 bulan untuk dapatkan surat kuasa. So itu je. Sebab kebanyakannya waktu yang kita orang pergi dekat sana tu, semua datang dengan peguam tau. Maknanya macam peguam yang masuk, peguam yang tolong bagi-bagikan like the documents and all. Waktu kita orang tu, aku je yang masuk. Saya dengan mama yang masuk. Tolong settle, okay, bahagi, okay, tak dah, pergi sana, dah settle. Semua datang dengan peguam, kita datang sendiri, man. Sendiri, yang penting jimat duit. Jimat, ini adalah tips, jimat duit. For me, bestnya bila buat benda ni is kita dapat pengalaman. Itu je, I rasa seronok sepanjang buat benda ni is I boleh dapat pengalaman yang belum tentu lagi orang lain nak buat. Faham tak? So, bila contohnya you pergi hire peguam, so you tak akan nampak lah apa proses sebagai tu semua. So bila kita buat sendiri, kita faham penat dia macam wow, macam ni barulah first time rasa nak pergi kat pejabat tanah. Tak pernah pergi. Tak pernah tahu JKPTG tu apa benda. Betul. Dulu tak pandai nak sebut JKPTG. Panjang sangat. Sekarang ni dah JKPTG. Everything adalah ilmu, untuk ilmu pengetahuan. Korang at least bila contohnya terjadi dekat family yang terlebih dekat lagi ke selepas ini, kita tahu dah apa benda nak buat. Tak adalah macam pinga-pinga tak tahu apa nak buat and whatsoever. So it's a good experience lah. So sebenarnya simple je guys. Dia punya step dia simple je. Cumanya macam kita orang ni baru. Kita ni tak ada pengalaman. Okay, so dia akan jadi serabut sikit tau. Macam mana aku nak start daripada mana ni? Aku nak start daripada mana? Kita macam terpinga-pinga lah. Macam kita pergi kat pejabat tanah tau. Masuk-masuk, apa benda nak kena buat ni? Nak kena buat kan? Dalam masa yang sama tengah sedih lagi apa semua kan. Betul. Tapi kena kuatkan diri lah. Itu memang antara perasaan yang sangat sakit. Nampak? Baru cakap sikit je dah mula meleleh. Tajuk. Macam tu lah. So, nak tak nak dia kena kuat. Kena kuat lah. Tak apalah. At least kita dah settle lah semua benda. Alhamdulillah. Okay, tinggal kita nak uruskan untuk
nama-nama apa semua lah. Yang tu tak apa. At least dah settle lah. Harta semua dah settle. Betul. Maksudnya dah tak ada nak fikir dah. Kita sebab sebelum ni pun kita orang pun serabut pasal benda ni lah. Kita nak settlekan kan. Macam yelah first time kita pun tak tahu macam mana nak buat. Kiranya macam kita orang ni tak ada orang nak guide kita. So betul. kita memang kata serabut gila kan. So bila dah settle ni, free baik. Kira dah okey dah. So bolehlah kita buat kerja kita balik kan. Untuk masa tu berapa lama untuk kita orang nak menyelesaikan harta pusaka ni semua, probably it takes like 1 to 2 weeks. Kita settlekan semua dari segi bank, dari segi KWSP. JKPTG. Yang tu pun kita settlekan juga kan. By 1 week lah. 1 week je tapi kita tunggu proses untuk nak tunggu 6 bulan tu. Bicara tu je yang sebenarnya ambil masa yang lama. Kenapa waktu kita orang ni bela, sebab kan tak ada orang nak ajar. Macam cakap tadi lah, mentornya tak ada, orang nak ajarnya tak ada. Kita ni pengalaman pun tak ada. Contohnya kita ni anak sulung, nak tahu tak apa. Adalah abang tak ada, kakak tak ada, lepas tu saudara pun tak ada lagi yang tak ada lagi yang diorang lalui proses yang macam ni. So kita pun tak nak macam, ish, apa aku nak buat lah, kenapa macam, oh my god, semuanya macam sudden kan. So sebab itulah terpinga-pinga. Lepas tu bila contohnya kita cari dekat internet, kita tak berapa nak faham. Berbanding dengan bila you dah lalui, you dah buat, barulah you akan faham. Oh, okey aku pergi sini. Oh, aku pergi sini. Oh, okey. Oh, okey. Aku akan siapkan ni. Barulah you akan nampak depan mata you apa sebenarnya proses dia you nak kena buat. Bila baca kat internet dia, tak faham. Ni awak kena pergi kat JKPTG ni. Apa? JK apa ni? Apa? Kita. Ya Allah, kalau teringat balik, subhanallah, memang kelakar gila. Dia memang kelakar. Dia macam, apa? Bayangkan kau tak pernah dengar apa tu JKPTG tu. Tiba-tiba kau nak kena masuk dalam otak kau ni, kau nak kena tahu apa JKPTG tu. Oh my god. Memang pengalaman sangat-sangat lah. So rasanya yang tu je benda yang kita perlu buat lah after lepas untuk kita nak uruskan harta pusaka kan. So itu je. Ini sebenarnya kenapa kita buat video ni, sebab nak bagi korang senang sikit lah after ni. Contohnya sebab sekarang ni waktu terjadi ni macam ni, macam saya pun ada juga search dekat YouTube ke apa ke kan. Tak ada pun orang buat cerita pasal macam ni nak uruskan harta pusaka kan. So tak ada. So saya pun rasa macam ini kalau contohnya kalau ada video macam ni mungkin korang tengok video ni, korang dah tahu dah, okey lepas ni kalau jadi apa-apa aku boleh rujuk dengan video ni. Macam itulah. Okay, so rasanya yang tu je step yang korang perlu buat. Contohnya kalau terjadi ke sekarang ni korang pun alami benda yang sama macam kita orang, so korang boleh komen lah kat bawah. Korang boleh tanyalah macam mana cara ke. InsyaAllah kita orang akan tolong lah kan, sebab kita ada pengalaman. So rasanya cukup lah untuk zakat ni podcast untuk hari ni. Thank you kepada Masya Allah sebab dia kuatkan diri dia untuk nak cerita benda-benda macam ni. Sebab kalau macam saya sendiri pun, saya pun tak kuat agak saya nak cerita kan. Tapi dia kuat Alhamdulillah. So ini untuk korang juga. Ini benefit untuk korang juga sebenarnya. Okay, so kita tamatkan lah. Okay? Yeah. Andai kata kalau korang suka dengan channel kita orang ni, kita orang punya konten ni, korang boleh subscribe kita orang punya channel. So kita akan jumpa untuk next video lah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.